ke segmen yang kedua. Okay. Saya ingin bertanya kepada panelis kita yang ketiga, iaitu Dr. Amir. Merupakan seorang dari wakil daripada Malaysia Alliance for Effective COVID Control. Ya, Dr. Amir, apakah benar desas-desus yang mengatakan kes-kes serius adalah diakibatkan oleh arahan kuarantin di rumah kerana hospital sudah penuh? Adakah apakah tanda-tanda yang perlu diawasi oleh pesakit COVID? Dan juga pada pendapat doktor, bantuan apakah yang diperlukan apabila positif COVID dan perlu kuarantin di rumah? Okey, dipersilakan Dr. Amir untuk memberi tips dan juga nasihat dan juga mungkin cadangan yang mungkin telah disebut di dalam parlimen tadi. Persilakan. Okay, terima kasih. Soalan pertama, adakah benar desas-desus mengatakan kes-kes serius adalah diakibatkan oleh arahan kuarantin di rumah? Saya rasa ia benar, sebab keadaan ni pelik sekali ya. Kalau kita kena penyakit lain, kan nasihatnya rawatlah awal-awal. Ya, jangan tunggu dah teruk baru nak rawat. Kan? Sakit apa-apa pun kita nasihatkan jangan tunggu dah teruk. Tetapi apabila seseorang kena COVID buat masa inilah, pada peringkat awal dulu lain. Positif saja ambulans sampai ke rumah, dibawa ke hospital, dijaga dengan dijaga dengan rapi. Tapi sekarang sebab keadaan sudah bertukar dan sistem kita pun sudah tak dapat lagi nak menangani beribuan kes ni. Jadi pesakit diminta bertahan di rumah dan hanya datang ke hospital jika sudah teruk. Dan keadaan begini, ramai pesakit-pesakit terpaksa menjadi doktor sendiri. Ya, dia terpaksa meneliti keadaan kesihatan sendiri, sama ada okey kata okey, ada yang kenal doktor tu mungkin boleh telefon doktor, sebab nak pergi klinik pun bukan semua klinik terima kalau kes COVID. Kalau nak pergi hospital kerajaan sekarang pun sudah ada notis, sudah penuh. Jadi memang itu menjadi satu faktor yang kita membiarkan pesakit-pesakit menjadi teruk di rumah tanpa pertolongan perubatan, hanya usaha sendiri sahaja. Mungkin setengah tu ada nasihat daripada doktor masing-masing. Dan sudah banyak kes yang berlaku apabila pesakit telefon ambulans diberitahu maaf ya, kami tidak dapat datang. Ini saya pun tahu kes sendiri berlaku pada bekerja kepada ahli keluarga saya. Ya, dia diberitahu makan Panadol lebih. Jadi keadaan bukan makin bertambah baik, makin teruk, sebab sekarang ni berbelas ribu setiap hari. Jadi kita tak tahu apa akan berlaku. Kita sudah lihat apa berlaku pada India beberapa bulan dahulu. Kita khawatir ini akan berlaku di sini, di mana ramai akan meninggal di rumah. Sekarang ni pun sudah beratus sudah yang meninggal sama ada di rumah ataupun di dalam perjalanan ke hospital. BID, brought in date, ataupun DBA, date before arrival. So memang satu faktor ialah kerana pesakit disuruh kuarantin di rumah kerana fasiliti kita tidak mencukupi. Jadi saya terus kepada yang ketiga dulu. Apa pertolongan yang perlu seorang pesakit COVID tu memerlukan. Memang semua sekarang ni tak tunggu sakit lah. Semua mesti tahu apakah gejala-gejala, apa tahap-tahap yang yang Profesor sebut tadi, 1, 2, 3, 4, 5, dan apakah tindakan yang perlu diambil. Saya syorkan setiap komuniti ataupun kejiranan ada satu sistem di mana ya, setiap keluarga itu bukan dibiarkan bersendirian, ya, tapi ada satu sistem. Siapa-siapa yang perlu pertolongan, sudah ada satu sistem disediakan di mana komuniti itu tahu
ambulans mana nak dapat, bukan masa tu semua gopoh-gopoh, cuba sini tak dapat, cuba sini tak dapat, cuba sini tak dapat. Setiap komuniti sudah kena ada identify, sudah ada working arrangement dengan ambulance service ataupun yang voluntary ataupun yang berbayar. Yang keduanya dari segi nak mendapatkan katil di hospital pun masalah. Kita baca ada setengah pesakit ataupun keluarga dia menelpon 10 hospital untuk mencari katil. Ya, so kena ada ini. Kalau dah di dalam keadaan emergency, teamwork is always good. Yeah, so the community must come together. Kita tak tahu, any one of us mungkin boleh kena kejiranan, sama-sama berfikir sama apa yang kita boleh buat jika berlaku keadaan yang mendesak di mana salah satu daripada keluarga kita memerlukan pertolongan. Dan yang soalan kedua, apakah yang pesakit COVID yang kuarantin di rumah ni perlu meneliti dari segi nak tahu dia okey ke tak okey dan apa nak buat. Virus COVID ni dia merosakkan semua organ dalam badan. Semua organ di dalam badan. Dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Malah satu kajian telah menunjukkan 9 bulan selepas orang pesakit COVID tu keluar daripada hospital, discharge, masih ada lagi virus di dalam organ dia. Ya. Dan sebab kita buat swab test negatif tu hanya menunjukkan virus tidak ada di situ, tidak ada di belakang hidung tu. Jadi tidak mengatakan virus tak ada di organ lain. Okay? So tetapi di antara organ-organ yang dirosakkan oleh virus COVID ini, paru-paru adalah sasaran utama, dan inilah yang menyebabkan kematian yang paling banyak. Sebab apa yang berlaku, sistem imun kita telah diaktifkan supaya overreact sampai mengeluarkan cecair dan lendir-lendir sampai kita lemas di dalam cecair dan lendir yang kita keluarkan sendiri. Itu yang berlaku. So jadi simptom yang pertama yang kena nak kita perhatikan adalah keselesaan bernafas. Ya, satu. Yang keduanya juga tahap oksigen. Ada kaitan tapi not necessarily directly. Bermaknanya sekarang ni semua pun dah tahu sebaik-baiknya bersedia dengan oximeter. Semua dah tahu dulu, doktor-doktor tidak tahu, bersedia dengan oximeter. Kalau normal reading tu lebih 95%, kalau kurang daripada 95% tu tidak bagus, kurang pada 90 sudah kira dalam keadaan biasa itu sudah bahaya. Tapi sekarang ni, dengan keadaan sekarang ni, kalau 90 pun disuruh tinggal di rumah lagi, sebab saya dengar 80% pun masih tidak diterima sebab orang lain lebih teruk, 70%, 60%. Okay, jadi oximeter tu berguna untuk kita tahu tahap oksigen di dalam badan kita. Tetapi lebih mustahak daripada oximeter tu adalah keselesaan bernafas. Sebab ada yang susah nak bernafas tapi oximeter reading still okay. Jadi kalau dia silap, dia ingat dia okay, itu dia cepat mati tu. Sebab oximeter reading atau tahap oksigen di dalam badan boleh menjunam dengan cepat. So lebih mustahak daripada oximeter reading tu lah sama ada dia boleh bernafas dengan baik ke tidak. Kalau dah mencungap tu tak kisah oximeter reading macam mana, pergilah ke hospital kalau boleh. Itu saya nak tekankan, pernafasan dan oximeter reading tu menjadi tumpuan utama bila kita nak assess kita punya keadaan COVID ni, tetapi jangan terlebih pandu pada oximeter saja. Ya. Tahap keselesaan kita bernafas tu lebih penting. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Amir. Realiti itu pahit je nampaknya. Dan kita haraplah ya dengan mungkin lepas ini kita akan ada cadangan-cadangan, solusi dan banyak ya yang telah ditulis dan ditanyakan di dalam oleh peserta.
Ya. Dan kita juga ada poll. Okay, di sini poll dia adalah sekiranya positif COVID-19. Adakah saya rasa lebih selamat dan selesa berkuarantin di mana? Di rumah, di pusat kuarantin, di hospital ataupun lain-lain. Dan kalau kita tengok dari segi persoalan lah, banyak persoalan juga yang peserta-peserta penonton kita ingin mengetahui, para sahabat kita ingin mengetahui ya, tentang kes vaksin dan juga komplikasi desas-desus. Ini semua desas-desus yang mereka dengar. Kalau boleh kita nak merungkai pada malam ini, adakah ada side effect, kesan sampingan vaksin, dan mereka ingin ya mengetahui tentang statistik dan juga cara-cara untuk mengatasinya. Saya nak jemput mungkin Prof. Dayang dahulu, kemudiannya YB Afif. Prof. Dayang, dipersilakan. Banyak ya soalan yang ditanya adalah lebih kepada tentang vaksin. Ya. Saya rasa bukan tujuan kerajaan tak mau bagi tahu berapa kemasukan akibat kesan sampingan vaksin. Vaksin ni memang ada kesan sampingan, tapi semua ubat yang kita berikan kepada pesakit, kita kena timbang risiko dan kesan side effect dia dan benefit dia. Kita bezakan risk and benefit kan? Kita weigh dia punya risk and benefit. Dan untuk vaksin ni dia lebih banyak kebaikan daripada keburukan ya. Untuk saya macam saya ni yang mula-mula dibagi Pfizer, kita tahu banyak kesan sampingan dan kita tahu Pfizer ni efek pada mRNA. Satu badan kita ada mRNA. Kita tak tahu apa kesan sampingan di jangka panjang, macam juga kita tak tahu apa kesan sampingan jangka panjang oleh COVID ya. Tapi kita tahu kita sebagai frontliner, kita orang yang selalu pergi hospital, akan pegang pesakit, kita mesti ambil tanggungjawab kena protect diri kita dan protect daripada kita transmit kepada pesakit. Jadi kita ambil risiko tu walaupun ada kesan sampingan sebab the greater good ya. Kita tak mau kita pegang patient ni, pergi patient tu, masa tu kita tak berapa faham sangat kan? Ataupun kita faham tapi kita tahu ada kesan sampingan. Jadi kalau kita beratkan nak highlight berapa kemasukan kesan sampingan, saya rasa to be honest it's not going to be useful. Okay? Ambil bahawa vaksin ni is useful. Yeah? It is going to protect kita. And then semua data-data seluruh dunia mengatakan kalau kita ada vaksin, kita dah ambil 2 dos tu, kalau kita dapat COVID, dia punya simptom adalah lebih mild, lebih tidak seteruk yang kalau kita tak ambil vaksin ya. Adakah kita dah ada vaksin kita tak boleh dapat COVID? Tidak, kita boleh dapat COVID sebab kita tahu ada banyak varian yang kita tahu COVID ni germ dia berada dalam udara ya. Jadi tentu kalau orang tu dalam posisi kerja yang berisiko tinggi ya, dia berjumpa pasien COVID, dia menguruskan jenazah COVID, dia membawa pesakit COVID ya, ataupun dia terpaksa berjumpa ramai orang macam food handlers ya, Grab dan sebagainya tu, mereka tu yang sepatutnya kita dahulukan perlindungan vaksin daripada kita katakan you akan dapat kesan sampingan ya. Jadi Dr. Shira, saya rasa jangan fikir 2 kali untuk mengambil vaksin. Teruskan vaccinate ya, tapi kita kena mungkin minta kerajaan ya, Dr. YB boleh bantu kita ya, macam apa cadangan yang lebih dapat kita beri berkaitan rawatan yang boleh kita fikirkan sekarang untuk memastikan stage kategori 1 and 2 tu tidak teruk menjadi lebih teruk kan. Saya totally agree dengan Dr. Amir keadaan yang dia cakap tu. Adakah saya boleh buat sikit komen apa cadangan Dr. Amir tu, Dr. Shira? Ya, dipersilakan Prof. Saya tertarik dengan Dr. Amir cakap tadi macam mana kita tak boleh biarkan nyamin. YB ada beritahu tadi pasal digitalization. That's all very good ya. Tapi nothing beats kita yang sakit ni, kita nak that comfort, the security that orang yang doktor tu melihat
pada kita, ya. Jadi saya nak syorkan kita gunakan GP-GP kita, ya, yang berkobar-kobar nak membantu kita. Kalau kita tengok, we took so long to decide GP nak involve dalam vaksinasi. Eventually kita buat dan saya bersyukur, ya. Tapi kita boleh semua community nak membantu. Kita kena lebihkan usaha ni. It is very nice kalau dalam satu kawasan community tu yang kita kenal pasti siapa GP yang berkaitan, ya. Dia dah ada bond dengan GP tu. Kita kita empower the general practitioner, doktor-doktor di klinik yang kenal penduduk di sekitar tu untuk dia bantu bagi assessment, follow up, Jadi ini membolehkan kita kalau ada cadangan untuk menggunakan apa-apa rawatan, dia boleh buat monitoring juga, ya. Sebab apa-apa rawatan yang kita boleh yang ada di dunia sekarang ni, tak ada yang konklusif kata ini guarantee untuk COVID. Tapi kita tak boleh kata tak nak cuba apa-apa rawatan, ya. I think Dr. Amir will present this more. Jadi kita kena gunakan kepakaran yang sedia ada dalam komuniti tu, Dr. Shira, ya. Memang this very disheartening not to meet doctors and not to be seen by anyone, Digitalization tu to some extent it helps. Tapi mungkin orang yang tak pandai benda ni semua, apa nasib dia, ya. Yang tak ada akses kepada apps ni semua, apa nasib dia, ya. Terima kasih, itu saja. Okey, terima kasih Prof. YB Dr. Afif, ada yang ingin menambah? Saya agak bersetuju dengan apa yang Dr. Amir dan juga Prof. Ryan sebut tentang, sebab itu saya sebut tadi tentang kolaborasi private dan juga pihak kerajaan, dari segi healthcare provider. Bukan hanya soal hospital tetapi juga soal GP dan juga mereka yang berada di lapangan dan dalam komuniti itu perlu dipertingkatkan. Kerana dalam kita berhadapan dengan berhadapan dengan COVID ni, yang paling penting adalah resources yang ada. Saya rasa antara benda yang, kalau saya boleh bercakap secara terang dan jelas di sini, COVID ni sebenarnya telah menunjukkan sedikit kita ada kekuatan kita dalam sistem kesihatan kita, tetapi juga kelemahan yang kita hadapi selama ini. Terutamanya apabila kita ada dual sistem, yang mana kita ada private sektor dan juga government sektor berjalan seiring. Jadi sebab itu challenges yang cabarannya adalah untuk kita break that silo. Mana dalam berhadapan dengan COVID ini, mana semua hanya sektor kerajaan sahaja yang tampung bebanan ini. Saya ingat itu satu pemikiran yang lapuk. Kita harus bergerak ke arah bagaimana kita dapat integrate dengan lebih banyak healthcare providers yang ada di luar dan juga melibatkan. Sebab tu kalau kita lihat tadi saya sebut kita ada curative part, which is the hospital, which is the tertiary part, dan juga kita ada the primary care ni dan public health ni, yang mana they are the real frontliners juga, kerana mereka berada di lapangan dan juga berhadapan dengan virus ini, dan kita perlukan strategi ni. Sebab itu approach yang kalau kita hanya mengambil approach one size fits all dalam keadaan sekarang, ianya tidak akan dapat membawa kita jauh ke hadapan dan tak banyak progres yang kita akan dapat capai. Sebab itu sekarang ini antara perkara yang kita selalu sebutkan adalah it has to be targeted. Dan kita juga sebenarnya ada kemampuan itu, cuma whether we want to empower atau tidak. Kita punya kesihatan daerah, Jabatan Kesihatan Negeri, kerana setiap negeri kita mempunyai Jabatan Kesihatan. Dan mereka ini kalau diberikan empowerment yang lebih, saya ingat kita boleh buat dan juga laksanakan dan berkongsi sumber dengan lebih baik di peringkat negeri-negeri dan juga di peringkat daerah masing-masing. Kerana yalah, mungkin hari ini Selangor dan yang banyak kes, kalau kita backward sikit, rewind sikit ke belakang, sekitar bulan November, Disember tu ketika tu kes banyak di Sabah. Jadi ini antara benda-benda yang kita kena, saya ingat kita kena terima, yang kita dah belajar sepanjang tempoh ini. Sebab itu antara perkara yang kita juga selalu bangkitkan adalah tentang bagaimana kita berkongsikan maklumat ni dengan masyarakat. Kerana kita perlu jelaskan pada masyarakat. Masyarakat perlu faham dari segi contoh jumlah kes. Baru-baru ni lah kita baru dapat lihat KKM mengemukakan data menyebut bahawa kategori 1
sekian banyak, kategori 2 sekian banyak, dan kategori yang 4, 5 ni hanya berapa persen saja daripada jumlah keseluruhan kes, which is 98% to 95 to 98% of the cases adalah kategori-kategori yang tidaklah begitu severe, tidak begitu teruk berbanding dengan yang kategori yang 4 dan 5 ini. Jadi dengan adanya maklumat yang lebih dikongsikan bersama dengan pihak awam, maka ianya akan dapat mengubah persepsi dan dalam masa yang sama akan menyediakan masyarakat dengan lebih terperinci tentang bagaimana untuk mereka mengatasi daripada dijangkiti oleh virus ni. Sebab itu kalau kita lihat antara ayat yang selalu digunakan oleh kerajaan, oleh menteri-menteri, oleh Perdana Menteri sendiri adalah the whole government, whole society approach untuk berhadapan dengan virus COVID-19. Kerana akhirnya it goes back to the individual. Tak cukup untuk hanya kata doktor yang jaga saja atau menteri kesihatan saja yang kena jaga COVID ni. Tak, we need everyone. Even kita sendiri di peringkat individu ni kena adakan itu, dan apa kita panggil self responsibility. Dan sebab itu dalam masa yang sama untuk kita selesaikan masalah ini juga haruslah kita mendapatkan maklumat yang sahih, yang tepat daripada sumber yang tepat. Jadi sebab tu kadang macam hari ini di Parlimen, perbincangan tentang ivermectin ini menjadi perbincangan hangat di Parlimen pada hari ini. Walaupun masih lagi belum ada data-data yang konkret, tapi bila ahli Parlimen membangkitkan, dia akan skew the perception awam, sehingga kan jadi benda-benda ni saya ingat yang kita perlu atasi. Sebab itu saya setuju tadi macam apa yang Dr. Dayang sebut, fokus on sekarang ni harus vaksinasi itu janganlah kita lihat kepada the negative part. We should look at the positive part, dan this is proven already. Yang mana bila vaksinasi dijalankan, kita capai certain percentage, jumlah kes akan dapat dikurangkan, dan yang lebih penting manfaatnya adalah walaupun kita dijangkiti oleh virus itu, ianya have been proven not to escalate to kategori-kategori yang lebih severe atau lebih kronik berbanding dengan kalau tidak divaksin. Jadi ini saya ingat antara perkara yang kita perlu faham dalam kita nak berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni.